Sorry, masalah teknikal. Ha? Dah bisa. Saya tolong ambil apa? Tak apa. Okey, masuk balik lah. Okey. Syarat dia kalau nak campur kedua-dua tu dijadikan sebagai nifas, disyaratkan tidak melebihi daripada 60. Wa ma adahuma tuhurun, dan yang baki lagi itu dihukumi sebagai suci istihadah. 58 hari istihadah. Allah. Kena qada 58 hari. Dia ada pro and kontra lah situ. Pro and kontra di antara mazhab. Mazhab Syafi'i 60 hari. Jadi kalau dia berhenti darah dia lajak sampai kita kata berapa 50 hari ke kan. Jadi tak ada masalah lagi sebab kebanyakannya ghalib, orang yang ghalibnya, tapi wallahu alam saya tak pernah tanya kebanyakan orang berapa hari dia punya haid dia, dia punya nifas dia. Kebiasaannya berapa hari. Jadi jalan ihtiyat, cara Imam Syafi'i ni lebih ihtiyat. Pendapat Imam Syafi'i 60 hari, maknanya kalau dia berhenti hari ke-50 ke 55 ke, dia lajak jauh lagi pun masih belum berlaku istihadah. Tapi kalau mazhab lain, jadi selamat di situ. Selamat. Kalau mazhab lain selama 40 hari. 40 hari, kalau dia lajak sampai 45 ke, maka di situ terus berlaku istihadah. Jadi kalau lajak sikit pun dah berlaku istihadah. Yang berlaku istihadah, boleh jadi dia daripada yang kuat dia selama 5 hari saja ke, jadi dia kena qada ni selama 35 hari. Jadi mudah untuk berlaku istihadah. Kalau apa nama mazhab lain mudah untuk berlaku istihadah, tapi mazhab Syafi'i dia ihtiyat panjang 60 hari, jadi susahlah untuk berlaku istihadah di situ. Ghalib 40 hari ke bawah. Oh ya, jadi banyak yang selamatlah. Banyak yang selamat. Sebab tu kalau mazhab Syafi'i memang dia ihtiyat jauh 60 hari. Kalau mazhab lain 40 hari, dia pergi lajak sikit dalam 45 ya ke? Sudah. Terus berlaku istihadah. Jadi nak kena qada lah apa, jadi dia mudah untuk berlaku istihadah. Mazhab Syafi'i payah untuk berlaku istihadah. Kerana apa? Kerana masa yang diperuntukkan untuk nifas itu panjang. Jadi sepatutnya pada pandangan saya lah, dan cadangan saya, kalau yang baiknya ada wanita-wanita yang boleh mendalami dalam bidang ni, mendalami kemudian buat kajian, buat soal selidik masyarakat, tanya realiti yang berlaku dalam masyarakat tu macam mana, kemudian kita boleh bincang, kita boleh duduk bincang dengan orang-orang yang pandai dalam bidang ni, macam mana kita nak selesaikan masalah
orang nak permudahkan masyarakat untuk beramal bertepatan dengan ahkam syar'iyah ni kan. Boleh bincang dengan doktor sakit puan ke apa ke, macam mana nak bantu orang supaya orang payah untuk berlaku istihadah. Apa yang dia perlu jaga supaya tak berlaku istihadah. Apa yang dia nak buat supaya haid dia teratur, tak jadi susah. Supaya kehidupan dia ataupun amalan dia mudah untuk dia melandaskan dengan ahkam syar'iyah ni. Itu kalau kena ada orang yang buat kajian lah benda ni. Buat kajian bukan untuk apa, kita cuma nak menabur bakti kepada masyarakat kan, supaya masyarakat dapat melaksanakan hukum-hukum syariat tu dengan mudah, dengan selesa. Tak rasa susah. Kadang-kadang kesusahan tu terjadi disebabkan kecuaian dan kelalaian dan sebagainya lah. Baik, kemudian contoh yang keenam, law ra'at ba'dal wiladati asyratan ahmar. Seorang wanita melihat selepas daripada kelahirannya selama 10 hari darah berwarna merah. Darah merah selama 10 hari. Darah merah selama 10 hari. Kemudian 30 hari darah hitam. Baru 40. Kemudian 30 darah kuning. Kuning hitam. Jadi sebenarnya 60, 70 lajak. Jadi istihadah lah kan. Fahukmuha, maka hukumnya adalah mustahadah fin nifas. Maka dia telah dijangkiti mustahadah pada nifas. Wahiyya mumayyizah, dan hukumnya adalah mumayyizah. Hukumnya mumayyizah. Kalau mumayyizah, apa hukum mumayyizah? Seperti mana yang kita telah maklum pada bab mumayyizah kan. Fanahkumu laha bitamyiz, maka kita hukumi dengan tamyiz. Tamyiz, hukum yang kuat itu adalah nifas, yang baki lagi adalah semua ni adalah istihadah. Fanifasuha 30 al-aswad faqat, maka nifasnya 30 hari sahaja. Silap. Ini merah. Hitam. Yang nifasnya hanyalah 30 hari yang hitam itu sahaja. Adapun merah yang sebelumnya serta kuning selepasnya itu adalah dihukumi sebagai istihadah. Maka sini istihadah, sini nifas, sini istihadah balik. Bermakna dia perlu mengqada darah merah dia selama 10 hari ini. Kerana apa? Kerana telah nyata kata 10 hari ini adalah istihadah. Maka 30 hari lagi ni dia tak perlu qada lah. Kerana apa? Dia dah tinggal. Dia walaupun dia tinggal dalam masa 30 hari ni semayang, tapi nifas tak perlu qada. Hak ni warna kuning dia kena qada balik. Saya cuma cerita je contoh-contoh ni cepat sikit. Kita cerita contoh-contoh, kemudian kita kena balik fikir. Kenapa hak ni tak jadi sebagai nifas? Kenapa hak ni hak yang selepas daripada ni tak jadi nifas? Kenapa 30 sahaja yang nifas? Itu kemahiran kita. Kita kena asah juga kemahiran kita mencari illah, mencari sebab. Sebab apa? Aturan-aturan formula yang ulama cipta ni, yang ulama buat ni, dia cuma berdasarkan aqliyah ya. Aqliyah. Dia ambil daripada asas utama adalah sekurang-kurang haid, sekurang-kurang nifas itu ada satu lahzah sebanyak-banyak 60 hari, sebanyak-banyak 60 hari. Kita ambil satu. Kemudian kita tengok kepada syurutut tamyiz. Syurutut tamyiz itu pun diletakkan, dijadikan syurutut tamyiz itu sebagai asas untuk menghukumi tamyiz berdasarkan berdasarkan qawaid itu juga.
asas bagi haid. Asas bagi haid adalah sekurang-kurang haid 15 hari. Dia punya kebiasaan sebanyak-banyak dia 15 hari dan suci di antara dua haid hukumnya 15 hari. Maka berdasarkan asas itulah dibuat formula syurutut tamyiz ni. Dan masalah-masalah kecil-kecil furuk-furuk semua dibina di atas asas yang tadi. Jadi kita kena usaha lebih sikit untuk fikir macam mana. Kenapa ulama buat macam ni? Kenapa misal dia letak formula dia macam ni? Sama macam matematik jugalah. Macam apa-apa lah. Macam semua bidang, semua lagu tu lah. Ilmu ni. Dia ada asas utama. Kemudian dia ada masalah-masalah furuk dia. Yang apabila kita tatbiq, kita apply pada contoh asas yang pertama, asas utama tu, dia tak lari daripada asas utama. Tak boleh keluar daripada asas utama. Bab nifas ni kita kena banyak fikir sendiri ya. Sebab dia bagi contoh-contoh ni mudah ya. Illah dia kita fikir sendiri. Maka hukum mustahadah fi nifas, hukumnya mustahadah fi nifas, iaitu ia mumayyizah, maka hukum dengan tamyiz 30 hitam itu sahaja yang nifas, merah yang sebelumnya dan kuning itu dihukumi sebagai istihadah. Okey, habis. Itu masalah mubtada'ah mumayyizah. Mubtada'ah mumayyizah. Yang kedua, mubtada'ah ghairu mumayyizah fi nifas. Al-mubtada'ah iaitu allati lam yasbiq laha nifasun. Tak pernah ada nifas. Pertama kali datang nifas. Wa qawluna ghairu mumayyizah. Dan perkataan kita ghairu mumayyizah tu maksudnya adalah annaha ra'atid dama bi sifatin wahidah. Dia melihat darah dengan satu sifat sahaja. Ataupun faqadat syartut tamyiz, luput syarat tamyiz, bi anzadad damul qawiyyu ala sittina yauman, dengan maksud syarat luput syarat tamyiz, iaitu melebihi darah kuat itu daripada 60 hari, melebihi darah kuat selama lebih daripada 60 hari. Itu maksud ghairu mumayyizah. Samalah macam ghairu mumayyizah pada haid pun. Macam tu jugalah. Kalau darah kuat melebihi daripada 15, ghairu mumayyizah. Ataupun darah sekata, darah sama sahaja, satu warna sahaja. Okey, wa hukmuha, dan hukumnya, hukum bagi mubtada'ah ghairu mumayyizah ni apa dia? Annan nifasa huwa aqallun nifasi, bahwasanya nifas itu adalah aqallun nifas. Nifasnya adalah aqallun nifas, sekurang-kurang nifas. Apa banyak mana sekurang-kurang nifas? Wa huwa majjah, iaitu satu majjah, satu lahzah, satu detik. Kita nak kira sangat satu detik tu. Dia nak bagi tahu sekiranya wujudnya, nampak kewujudan dia, maka terus dikira sebagai nifas. Dia cuma mengibaratkannya. Dia nak ibaratkan dengan kewujudan yang kita panggil, bila nampak sahaja, sekurang-kurang masa bagi kita nampak benda tu, satu lahzah. Jadi dia nak ibaratkan macam tu. Dia nak ibaratkan masa tu, dia ibaratkan dengan satu lahzah, satu majjah. Jadi sama jugalah macam mubtada'ah ghairu mumayyizah fil haid. Mubtada'ah ghairu mumayyizah fil haid hukumnya adalah sehari semalam, sekurang-kurang haid. InsyaAllah juga macam sekurang-kurang nifas. Jadi satu lahzah je. Summa nanzuru hal hiya mu'tadah fil haid al-mubtada'ah. Kemudian selepas daripada tu kita tengok dulu, adakah dia ni mu'tadah fil haid ataupun mubtada'ah fil haid. Adakah dia ni mu'tadah fil haid ataupun mubtada'ah fil haid. Adakah dia pernah datang haid ataupun tidak pernah datang haid. Boleh jadi ya, orang yang tak pernah datang haid tiba-tiba ada nifas. Boleh jadi tak pernah datang haid, tiba-tiba terus sahaja beranak. Terus saja beranak.
Lepas beranak ada nifas. Ada nifas. Jadi bersama-sama nifas dulu. Kemudian nifas yang pertama tu berlaku istihadah. Nifas yang pertama dia tu, dia tak pernah haid. Kemudian ada nifas. Selepas daripada nifas, kemudian terus haid. Selepas daripada berlaku nifas tu, dan nifas dia bersambung dengan istihadah. Maka di situ kita kena tengok. Adakah perempuan ni beradat pernah datang haid ataupun tidak? Kebiasaannya pernah lah kan. Cuma jarang-jarang orang yang tak pernah datang haid kemudian tiba-tiba melahirkan. Tiba-tiba datang nifas. Jarang-jarang sangat. Tapi ini andaian. Ulama standby buat andaian. Inilah sistem yang diamalkan oleh madrasah ru'yah. Madrasah ashabul ra'yi. Madrasah ashabul ra'yi inilah yang mereka amalkan sistem yang macam ni, sistem andaian. Apabila mendapat satu qawaid, maka mereka cipta seberapa banyak andaian yang mungkin. Seberapa banyak mungkin yang mereka dapat. Dia andaikan macam-macam. Andai kalau jadi macam ni. Kalau macam ni. Sampai Imam Hanafi, Nu'man bin Thabit, Imam Abu Hanifah, dia ada karang satu kitab nama dia Ar-Ra'aitiyah. Maknanya kitab andaian. Kalau orang tu semayang di bulan, di matahari, adakah sah ataupun tidak? Itu cuma andaian saja walaupun tak pernah berlaku lagi. Okey, dia kena tengok dulu. Adakah mu'tadah ataupun mubtada'ah? Sekiranya fa in kanat mu'tadatun fil haid tahurat ba'dal majjah adata tuhriha minal haid. Sekiranya ia mu'tadah fil haid, dia pernah didatangi haid, kebiasaannya dia lah kan, orang pernah datang haid. Kemudian tahurat, jika dia mu'tadah fil haid, tahurat ba'dal majjah, maka dia suci dia tu selepas daripada majjah adata tuhriha, sekadar adat suci dia daripada haid. Sekadar adat suci dia daripada haid. Thumma tahidu, kemudian berhaid ia adata haidhiha, kemudian haid ia pada sekadar adat haid dia. Yang kedua, wa in kanat mubtada'atan fil haid tahurat ba'dal majjati 29 thumma hadat yawman wa laylatan thumma tahurat 29 hakadha. Macam mana ni? Kalau berlaku mustahadah fi nifas, yang mana mustahadah dia itu ghairu mumayyizah, dia mubtada'ah dan juga ghairu mumayyizah. Dia pertama kali nifas, kemudian berlaku istihadah, dan istihadah pula istihadah ghairu mumayyizah. Maka kita kena melihat kepada adakah dia pernah didatangi haid ataupun tidak pernah didatangi haid. Sekiranya dia pernah didatangi haid, okey.
sekiranya dia pernah didatangi haid, maka selepas daripada satu lahzah, ni dia beranak kan, selepas daripada satu lahzah datangnya nifas itu, maka yang selepas daripada itu dikira sebagai suci. Suci selama mana? Suci selama adat suci dia. Adat suci dia berapa hari? Adat suci haid dia. Okey, dia tengok adat suci sebelum dia. Haid dia 6 hari contohnya. Jadi ada suci dia selama 24 kita kata. 24 ataupun 23 ikut bulan. Okey, 24. Maka suci di sini pun dikira sebagai 24 hari. Suci 24 hari. Selepas daripada 24 hari itu dikira sebagai haid. 6 hari. 6 hari haid. Nifas hanya 1 detik. Nifas 1 detik sahaja. Selepas daripada 1 detik itu, macam mana kita nak buat? Kita kena tengok kepada adat haid dia. Tengok balik kepada adat haid dia. Daur haid dia, pusingan haid dia. Pusingan haid dia macam mana? Berapa hari suci, berapa hari haid. Jadi kita ambil pusingan haid dia tu, daur haid dia tu, kita buh kat sini. Kita bubuh dekat sini. Jadi maksudnya 24 6. 24 6. Jadi 24 30 ni. Okey. Contoh dia macam ni. Bila dia selesai beranak, darah berlanjutan. Warna merah contoh. Mau derek warna merah sampai bila? Sampai hari ke-60. Ni 60 ni. 60. Lebih daripada 60, masuk sampai hari ke 61, 62, 63. Jadi lepas saja 60, maka telah nyata bahawasanya dia telah dijangkiti oleh nifas. Dia dijangkiti oleh istihadah. Istihadah pada nifas. Jadi dia kena mandi wajib di situ, kemudian terus sembahyang. Bila istihadah, dan istihadah dia ni pula ghairu mumayyizah, mubtadaah ghairu mumayyizah, apa yang dia nak ni macam mana yang dalam 60 ni? Takkan semua dalam 60 ni nifas. Sedangkan dia dah lajak daripada 60. Takkan dalam 60 ni semua yang dalam 60 ni dikira sebagai istihadah. Sudah tentu ada sebahagian daripada 60 ni istihadah, sebahagian daripadanya adalah nifas. Jadi macam mana kita nak tentukan dia? Kita kembali kepada syurutut tamyiz. Kita tengok adakah dia mencukupi syurutut tamyiz? Okey, tak cukup syurutut tamyiz. Bila tak cukup syurutut tamyiz, maknanya dia ghairu mumayyizah. Bila dia ghairu mumayyizah, apa hukum bagi ghairu mumayyizah? Ghairu mumayyizah nifas kalau bab haid sehari semalam. Itu yang jelas, yang yakin. Sebab tu dia ambil sehari semalam. Sehari semalam. Kalau nifas, paling kurang nifas adalah 1 detik. Maka dijadikan 1 detik ni sebagai nifas. Dan yang baki lagi ni nak buat macam mana? Takkan kita nak kata suci ke semua? Takkan kita nak kata istihadah ke semua? Kalau istihadah semua, mati kena qada berapa hari? 60 hari mati kena qada. Jenuh. Teruk. Itu kalau ghairu mumayyizah lah. Macam mana nak kena buat macam mana? Kita ambil dia punya daur haid dia yang sebelum ni, daur haid yang terdekat ni, kita ambil, kita mebuh kat sini. Kita ikut 24 hari suci. Jadi maknanya dia kena qada semayang selama berapa hari? Ni saja. 24 hari time suci ni saja. Kan tadi dia tak semayang kan? Dia nak tunggu sampai 60. Tiba-tiba lebih 60 jadi istihadah. Bila berlaku istihadah, dia ada dalam 60 ni ada bahagian yang istihadah, maka dia kena qada lah. Sebab istihadah hukumnya suci. Bila suci hukumnya wajib semayang. Dan dia tak semayang di sini. Dalam sangkaan kata itu adalah nifas.
Bila dia tak semayang, tiba-tiba ini bukan nifas, ini haid. Bila haid dia kena dia nifas. Bila nifas istihadah, tiba-tiba ini adalah istihadah, maka dia kena qada balik. 24 jadi 48 hari kena qada. Allah. Lebih baik daripada 60. Ini maksud daripada contoh ni. Sekiranya dia mu'tadah, dia orang yang pernah datang haid. Sebab tu dia kata suci selepas daripada majah itu, selepas daripada 1 detik ni, selama mana suci dia, adat suci dia berapa hari? Adat suci dia 24 hari. Okey, 24 hari dah. Kemudian dia berhaid selama adat haid dia. Kemudian haid dia selama 6 hari. 6 hari ini dikira sebagai haid, 24 bilik suci, 6 hari sebagai haid. Kalau haid tak perlu qada lah. Kemudian yang kedua, wa in kanat mubtada'atan fil haid tahurat ba'dal majjah 29 thumma hadat yawman wa lailatan thumma tathuru 29 hakadha. Sekiranya mubtada'ah fil haid, kiranya dia tidak pernah datang haid, tiba-tiba dia mengandung kemudian melahirkan. Selepas daripada melahirkan datanglah nifas. Datang nifas, lepas daripada datang nifas pula berlaku istihadah. Allahu akbar. Berlaku istihadah. Bila berlaku istihadah ghairu mumayyizah pula. Aduh. Istihadah ghairu mumayyizah. Bila istihadah ghairu mumayyizah sedangkan dia tak pernah datang haid, maka macam mana kita nak kira? Tahurat ba'dal majjah itu 29. Suci selepas daripada majjah, selepas daripada 1 detik ni, ayat yang dikira sebagai nifas hanyalah 1 detik. Kemudian 29 hari selepas daripada majjah itu 29 hari. Itu dia. Dia ada hubung kait dengan bab haid jugalah. Satu detik ni nifas. Kemudian 29 suci. 9 suci. Sehari haid. 29 suci. Sehari haid. Sehari haid. Jadi ni ya, suci dua ni. Di dua ni kena qada. Jadi berapa? 29 40 58 hari. Allah akbar. Lain daripada tadi berapa? 24 48. Hari ni 58, 10 hari. Allah, 10 hari nak qada puasa. Nak qada ni, qada sembahyang. Puasa pun sama agaklah kena qada. Puasa bukan dekat ni, puasa kena qada belaka. Semua kena qada puasa. Sebab tu boleh jadilah kebaikan daripada 60 hari itu. Kebanyakan orangnya bawah daripada 40. Kata Ustaz Zakaria tadi, ghalib 40 hari ke bawah. Kalau dia nak lajak sikit-sikit pun dalam 45 hari ke 50 hari ke, dia tak sampai 60 hari. Dia ambil lajak jauh lah 60 hari. Selamatlah. Kalau berlaku juga memang teruk lah. Buat gini. So, dia kata 29 hari selepas daripada suci, selepas daripada 1 majjah itu suci. Kemudian haid dia sehari semalam. Malam haid. Kemudian suci pula 29 hari. Kemudian haid sehari semalam. Begitulah. Hakaza seterusnya sampai dia nak mustahadah berapa bulan. Okey, wa hadza ba'dul amthilah al-mubayyinah lidzalik. Dan ini sebahagian daripada contoh-contoh yang menjelaskan teori formula yang tersebut. Al-mithalul awal law ra'at mubtada'atun fin nifasi ba'da wiladatiha 70 yawman aswada thumma 'asharatan ahmar wa hiya mubtada'ah fil haid
Jikalau seorang wanita itu melihat seorang wanita yang mubtada'ah tu pertama kali nifas selepas daripada kelahirannya, sab'ina yauman, 70 hari warna hitam. Dia nampak warna hitam selama 70 hari. Maksudnya istihadah. Istihadah apa? Istihadah ghairu mumayyizah. Itu. Sebab apa? Darah kuat itu melebihi daripada 60 hari. Kemudian summa asyaratan ahmar, kemudian 10 merah. Itu dah lebih 10 hari dah tu. Dah lebih daripada 60 hari, bila lebih 60 hari, dia faqadat syurutut tamyiz. Terluput syarat tamyiz, maka jadi ghairu mumayyizah lah. Wa hiya mubtada'ah fil haid, dan sedangkan dia itu mubtada'ah pertama kali daripada haid. Haid pun tak pernah main, tiba-tiba terus mengandung beranak. Aduh. Fa hadhihi mubtada'atun ghairu mumayyizah. Maka ini adalah mubtada'ah ghairu mumayyizah. Mubtada'ah ghairu mumayyizah fin nifas. Sebab apa? Sebab faqadat syartu tamyiz, kerana luput syarat tamyiz. Syarat tamyiz hilang. Hilang syarat tamyiz, maka ghairu mumayyizah. Li'anna ad-damal qawiyya. Sebab apa dia hilang hilang? Tak cukup, tak sempurna syarat tamyiz. Kerana darah kuat itu zada ala sitin, lebih daripada 60. Lebih 60, maka hilanglah syarat tamyiz. Kerana disyaratkan bagi tamyiz ini darah kuat tidak melebihi daripada 60 hari pada masalah haid. Pada masalah nifas, pada masalah haid tidak lebih daripada 15 hari. Fa hukmuha, maka hukumnya dikembalikan kepada sekurang-kurang nifas. Maka kembali kepada sekurang-kurang nifas. Ni ambil sekurang-kurang. Yang jelas, yang yakin nifas hanyalah majah. Hanyalah 1 detik tu sahaja. Yang baki lagi tu, wa huwa wa bima annaha mubtada'atun fil haidhi. Dan dengan apa bahwasanya mubtada'ah fil haid itu juga fatathuru, diambil apa yang mubtada'ah pada haid juga, maka suci ia selepas daripada lahzah ini selama 29 hari, 29 yauman, thumma tahidu yauman wa lailatan, kemudian berhaid dia selama sehari, kemudian 29 hari suci, kemudian sehari haid. Begitulah. Maksudnya dia tidak perlu qada hanya pada hari haid, tapi dia perlu qada pada hari suci selama 58 hari tadi. Allahu akbar. Sebab tu kena suami-suami dia kena ambil beratlah, jaga kesihatan isteri dia ketika pantang supaya tidak berlaku istihadah. Kalau berlaku istihadah, kesian, nak qada banyak oi. Itu tanggungjawab. Hakikatnya tanggungjawab suami ni bukan sekadar untuk makan minum, tanggungjawab fizikal gitu ya. Tanggungjawab macam mana isteri dapat melaksanakan ahkam syar'iyah, hukum-hukum syarak ni dengan baik, dengan selesa, dengan mudah. Kita sebagai pembantu lah, kita tak boleh kita biar tak apalah, biar pergilah kat depa, segi depa nak amal macam mana pun ikut depa lah. Hang buat lagu ni salah. Kita tak boleh kita nak menyalahkan saja. Kena tengok juga apa punca terjadinya kesalahan tu. Macam mana nak mengelak supaya tak terjadinya kesalahan. Macam mana nak mengelak, macam mana kita nak boleh amalkan benda tu dengan mudah. Apa cara kita nak buat supaya mudah kita nak amalkan hukum-hukum syarak. Di situ yang nak kena kaji tu, kena tengok. Itu tanggungjawab suami tu di situ lah, memudahkan isteri dia untuk beramal. Al-mithal tsani. Contoh yang kedua, law ra'at mubtada'atun fin nifasi ba'da wiladatiha 70 yawman ahmar wa hiya mu'tadatun fil haid fa hadhihi mubtada'atun ghairu mumayyizah li'annaha ra'at ad-dama
bisifatin wahidah. Jikalau seorang mubtada'ah pada nifas itu selepas daripada kelahirannya, dia nampak darah selama 70 hari warna merah. Wahia mu'tadah, dan ia itu mu'tadah fil haid. Sedangkan ia pernah beradat. Dia dah pernah datang haid. Fahadhihi, maka ini, perempuan ini dikira sebagai mubtada'ah ghairu mumayyizah. Mubtada'ah ghairu mumayyizah kerana darah dia sekata kan, warna merah. Li'annaha ra'atid dama bisifatin wahidah, kerana dia melihat darah itu dengan satu sifat sahaja, satu warna sahaja selama 70 hari. Melebihi daripada 60 hari, maksudnya ghairu mumayyizah dah. Sedang dan juga dia telah mempunyai adat di dalam haid dia. Fahukmuhu, maka apa hukum bagi orang ni? Bahawasanya dikembalikan kepada sekurang-kurang nifas. Kurang-kurang nifas satu majah seperti mana yang kita bincang tadi. Wa huwa majah. Thumma tathuru ba'da adatiha, adata tuhriha. Kemudian dia suci selepas daripada satu majah itu, sekadar adat suci dia daripada haid. Tengok adat suci dia berapa, maka banyak itulah, kadar itulah suci di dalam nifas dia ni. Kemudian dia berhaid sekadar adat je daripada haid. Tengok haid dia berapa, kemudian dijadikan haid dia tu sebab dijadikan darah yang datang dalam 60 ni tadi sebagai haid. Maknanya tak perlu qada lah haid tu. Kemudian thalithan, yang ketiga, mu'tadah. Habis bincangan bab mubtada'ah ghairu mumayyizah. Yang ketiga, mubtada'ah al-mumayyizah. Mubtada'ah mu'tadah mumayyizah pula. Yang tadi dia bincang tentang mubtada'ah pertama kali datang. Mubtada'ah ada dua, mumayyizah, ghairu mumayyizah. Okey, mumayyizah dan ghairu mumayyizah. Sama juga mu'tadah pun. Orang yang telah beradat, ada kalanya dia mumayyizah, ada kalanya ghairu mumayyizah. Ya, okey. Tajuk ketiga, mu'tadah mumayyizah. Mu'tadah mumayyizah ni, apa maksud mu'tadah di sini? Ialah man sabaqalaha 'adatun fin nifas. Mereka yang pernah ada adat nifas. Pernah berlaku nifas, pernah melahirkan ataupun keguguran lah. Wa qauluna mumayyizah, dan perkataan kami mumayyizah itu, dia nampak darah kuat itu, dia nampak dua jenis darah. Ada darah kuat, ada darah lemah. Ada darah kuat, ada darah lemah. Wa hukmuha, dan hukumnya anna nifasaha al-qawi, nifasnya adalah yang kuat. Wa amma ad-dha'ifu fastihadah, adapun yang lemah itu adalah istihadah, sama macam babul haid. Wa ta'ti huna jami'ul masail, dan telah datang di sini sekalian masalah-masalah itu yang telah terdahulu sebut perbincangan dia. Bincangan dia telah berlalu di dalam bab mubtada'ah mumayyizah. Wa minha wujudu syarti tamyiz wa huwa alla yazid al-qawi wa ala 60 yawman. Di antara syaratnya adalah adanya syarat tamyiz, iaitu tidak lebih daripada sehari, tidak lebih yang kuat itu daripada 60 hari 60 malam. Seperti mana yang kita sebut selalu itulah. Ya, bab mumayyizah mudah, simple. Bab mumayyizah yang kuat itu haid, yang lemah itu istihadah. Itu tak ada masalah. Cuma sekiranya dia ada tiga jenis darah, hitam, merah dan kuning, itu ada sikit problem, ada kena detail sikit. Kalau ada dua jenis saja, hitam dengan merah, ataupun merah dengan kuning, ada kuat ada lemah, okey, simple. Kita hukumkan yang kuat itu sebagai haid, yang lemah itu sebagai nifas. Okey, contoh dia apa? Al-mithalul awal, misal yang pertama, law kana adatuha fin nifasi 40 yawman. Adat nifas dia 40 hari. Tahun pertama kali dulu beranak tu, tahun lepas tu,
ataupun 2 tahun lepas tu nifas dia 40 hari. Kemudian dia lihat fara'at 20 yauman aswad, maka pada kelahiran yang kedua ni dia nampak 20 hari darah hitam. Kemudian selepas daripada 20 hari darah hitam itu, summa ja'aha damun ahmaru, datang darah merah. Datang darah merah tu wastamarra hatta jawaza sittin, sehingga melepasi daripada 60. Lepas daripada 60, maksudnya dia telah dijangkiti istihadah. Istihadah yang mencukupi syarat-syarat tamyiz, iaitu darah kuat itu tidak lebih daripada 60, cuma 20 hari darah hitam. Ini dah berulang-ulang kali dah. 20 hari hitam, kemudian 50 hari dia kata darah merah. Jadi tak ada masalah lah sini. Ini tarikh nifas. Ini apa nama suci istihadah. Fahadhihi mu'tadatun fi nifas. Ini adalah orang yang beradat pada nifas. Kerana bahawasanya telah didahului oleh adat pada nifas. Dia pernah ada adat nifas. Wahiya mumayyizatun aidan, iaitu mumayyizah juga. Dia juga dikira sebagai mumayyizah. Kenapa dia dikira sebagai mumayyizah? Kerana dia nampak darah kuat dan darah lemah. Ada darah kuat, ada darah lemah. Fayuhkamu laha huna bitamyiz, maka dihukumi dengannya dengan apa dihukumi baginya, bagi wanita itu di sini bitamyiz, dengan tamyiz. Fal qawiyyu 20 al aswad, maka yang kuat itu adalah 20 hari nifas, yang lemah itu warna merah itu sebagai suci selama 50 hari. Sesungguhnya kita menghukum wa innama hakamna laha bitamyizi li'annahu wujida syartuhu haitsu lam yazidil qawiyyu ala 60. Kita hukum dengan tamyiz itu kerana didapati akan syaratnya, kerana cukup sempurna menepati syarat-syarat tamyiz, iaitu apa dia? Haitsu la, kerana haitsu ta'liliyah, haitsu ta'liliyah kalau mengajar Arab, haitsu ta'liliyah. Kerana tidak melebihi darah kuat itu daripada 60 hari. Al-mithalu tsani, misal yang kedua adalah kanan adatuha fin nifasi 30 yauman. Adat seorang wanita itu pada nifas adalah 30 hari. Adat dia tahun dulu nu 30 hari. Kemudian dia kepada kelahiran kali ini, maka fara'at ba'da wiladatiha 10 ayyamin daman ahmar. Dia nampak dah selepas daripada kelahiran dia 10 hari darah merah. Puluh hari darah merah. Kemudian thumma ittasala aswadu wa qata'a qabla 60. Kemudian lepas daripada 10 bersambung pada hari ke-11 itu dengan darah hitam selama kita kata 48 hari. Wa qata'a qabla 60, dan putus sebelum daripada 60. Putus sebelum daripada 60 48 lah kita kata. Jadi baru 58 kan. Summa damun ahmar. Kemudian datang balik darah berwarna merah melepasi daripada 60. Datang balik selepas daripada darah hitam, datang balik darah merah selama 10 hari dia kata. Bermakna dia telah dijangkiti istihadah fin nifas. Bila dijangkiti istihadah fin nifas, maka adakah dia mumayyizah ataupun tidak mumayyizah, sedangkan dia sudah mempunyai adat pada nifas dia. Tengok dia kata apa hukum dia? Annaha mustahadatun mu'tadatun mumayyizah. Hukumnya ia adalah mustahadah, mu'tadah, dan lagi pula mumayyizah. Maka kita hukum laha bitamyiz, dengan tamyiz. Fal qawiyyu, maka yang kuat di sini iaitu hitam itu nifasun, nifas, dan merah itu merah yang awal dan yang kedua itu adalah suci. Wa qad wujida syartu tamyizi haitsu la yazidul qawiyyu ala 60, dan sesungguhnya telah menepati syarat tamyiz, iaitu
tidak melebihi darah kuat lebih daripada 60 hari 60 malam. Cuma 48 hari. 48 hari bukan 60 hari, 48 hari sahaja. Jadi hukum bagi tamyiz, darah kuat itu adalah nifas, darah lemah itu adalah istihadah, walaupun dia berada di tengah atau di awal ataupun di akhir, walau di mana dia berada, dia tetap yang kuat itu dihukumi sebagai nifas. Kalau dalam bab haid dihukumi sebagai haid. Kenapa tak lebih daripada 60 hari, maka tetap dikira sebagai nifas. Okey, yang keempat. Boleh banyak ni. Tapi tak boleh khatam lah, esok khatam. Saya tinggalkan masalah untuk tuan-tuan semua fikir. Masalah istihalah. Balik pergi cari apa maksud istihalah. Istihalah. Dalam perbincangan kita di awal tadi. Maksud istihalatul hukmi tu. Kenapa? Kalau ada 3 jenis, 3 colour, dia ambil yang ni. Kalau kata sini perang, sini merah, dia kira perang dengan merah. Dia kira kedua-dua sekali sebagai haid. Kenapa? Kenapa dia tak kira perang saja? Perang dan merah ni sebagai istihadah, yang tengah ni sebagai nifas. Sebab apa? Boleh pergi cari tengok. Mana dia? Yang keempat, al-mu'tadatu ghairu mumayyizah. Mu'tadah ghairu mumayyizah. Tadi kita bincang mu'tadah mumayyizah kan? Yang ni kita tengok mu'tadah ghairu mumayyizah pula. Al-mu'tadah iaitu man sabaqa laha nifasun, mereka yang pernah ada nifas. Wa qauluna ghairu mumayyizah, dan kata kita ghairu mumayyizah itu ialah annaha ra'atid dama bi sifatin wahidatin aw faqadat syartat tamyiz. Dia nampak darah satu sifat sahaja, satu warna sahaja sekata sampai melebihi daripada 60 hari, ataupun darahnya berbeza-beza tapi faqadat syartat tamyiz, terluput syarat tamyiz. Dengan makna bi anzadad damu al-qawiyyu ala 60 yauman. Dengan maksud melebihi darah kuat itu lebih daripada 15 hari 15 malam. Bila lebih daripada 15 hari pula dah. 60 hari 60 malam. Duduk tertukar. 60 hari 60 malam. Jadi kalau dalam kitab fiqh kita jumpa ba ni maksudnya ba li taswir lah. Wa zalika faqdi syarti tamyiz musawwarun bi anzada. Musawwarun bi anzada. Kalau takdir dia gitulah. Ba li taswir. Kalau ba li taswir dalam kitab fiqh itu menunjukkan takrif. Kalau dia sebut ka'an dengan lafaz kaf seperti, itu maksudnya dia nak menceritakan masadak dia, bukan nak menceritakan takrif, bukan nak ceritakan mafhum, tapi nak menceritakan dia punya item bagi mafhum sahaja, item bagi makna. Salah satu masadak, salah satu kita panggil ke dalam apa? Salah satu juz'i dia lah. Salah satu juz'i daripada mafhum. Juz'i, masadak. Mungkin boleh juga kita pakai perkataan item daripada satu perkataan, satu lafaz yang universal. Dan bi'anzada itu satu makna yang universal, makna umum, mafhum dia. Kalau pakai ba itu menunjukkan kepada mafhum. Tapi kalau dia pakai kaf itu menunjukkan kepada tamsil, kepada masadak dia, kepada item dia sahaja, bukannya makna umum, bukan mafhum ataupun takrif dia.
Wa hukmuha, dan hukumnya, annaha turaddu ila adatiha nifasan. Hukumnya, hukum mu'tadah ghairu mumayyizah ni ialah annaha, bahwasanya dikembalikan kepada adatnya nifasan wa tuhran, nifas dan suci, minal haidi. Thumma tahidu ala adatiha in kanat mu'tadatan fil haidi wa illa fahiya mubtada'atun fil haid. Hukum dia dikembalikan kepada adat nifas dia dan suci dia. Adatiha nifasan wa tuhran minal haidi. Dikembalikan kepada adatnya pada nifas dan suci, suci minal haid. Sat tengok apa benda ni. Dia kata dikembalikan nifas dia tu kepada adat dia. Tengok adat dia berapa hari, dia kata. Tak ada, adat dia 40 hari, kita kata. Contoh adat 40 hari. Adat nifas dia dulu 40 hari. Kemudian tiba-tiba tahun ni berlaku istihadah. Dan istihadah pula, istihadah ghairu mumayyizah. Bila ghairu mumayyizah, dia kembali kepada adat. Seperti mana mu'tadah mumayyizah dalam haid lah, dia kembali kepada adat kan. Kembali kepada adat. Tiba-tiba berlaku istihadah tahun ni. Bila berlaku istihadah, maka nifas dia dikira sebagai 40 hari. Dia tengok adat sebelum dia 40 hari, maka nifas selama 40 hari. Dan suci dia nak ambil suci berapa hari? Suci dia kena tengok suci ni dia, suci apa? Suci haid dia. Suci haid dia berapa hari? Tengok adat apa nama? Adat haid dia. Adat haid dia suci berapa hari? Kalau adat haid dia suci dalam 24 hari, dia kata, maka suci dia selama 24 hari. Suci selama 24 hari. Kemudian haid dia pun tengok adat 6 hari. 24 6. Begitulah seterusnya. Cuma dia ini berbeza dengan mubtada'ah mumayyizah. Mu'tadah mumayyizah fi nifas yang kita bincang tadi, mubtada'ah tu, dan juga mu'tadah ni, perbezaan dia cuma pada adat. Mu'tadah ni kita ambil kira nifas dia sebagai kita ambil kira adat nifas dia sebagai nifas. Kalau mubtada'ah tadi dia tak pernah ada adat, maka kita ambil majah, satu detik je, kemudian kita ambil adat dia. Daur ni. Daur dia punya haid dia. Ambil adat, kemudian teruskan daur haid. Kalau mu'tadah dah pernah ada adat, maka dia ambil adat dulu, selepas daripada adat tu kemudian ikut daur haid. Senang ya. Beza di situ ya, beza sikit ya. Beza dengan mubtada'ah ghairu mumayyizah, beza dengan mubtada'ah ghairu mumayyizah tadi. Mubtada'ah ghairu mumayyizah tadi dia cuma ambil kira majah, satu majah, kemudian selepas tu terus adat haid dia, daur haid dia. Tapi kalau mu'tadah dia ambil kira adat dulu, kemudian barulah kira
daur haid dia. Cuma di sini jadi di sini 20 hari, 40 20. Dia cuma qada sini duk dah 20 hari lah. 20 hari saja qada. Sebab apa? Sini suci. Contoh dia mana? Al-mithalul awal. Misal yang pertama, kanat adatuha fin nifasi 40 yawman. Tengok betul tak? Kita tatbik dengan misal. Kaedah kita betul tak kita tatbik dengan misal? Sebab tu, bila kita baca tu, kita nak tahu kita ada kebolehan ataupun tidak. Bila kita baca sesuatu kaedah, satu formula, kita buat dulu misal kita sendiri. Kemudian barulah kita tengok misal yang dibuat oleh musannif. Kalau misal yang dibuat oleh musannif tu bertepatan dengan misal kita, bermakna kita dah faham lah dia punya formula dia. Dia punya kaedah dia. Kalau kita baca kaedah, kemudian kita tak nampak gambaran kaedah lagi, kita duduk bergantung kepada misal lagi, maknanya kita tak boleh nak hurai kaedah itu, melainkan dengan misal yang ditunjukkan oleh musannif. Maka di situ ada kemahiran, kemampuan tu kurang lah. Maksudnya bagi mubtadi kita kena berhajat kepada misal dulu. Selepas daripada misal dah faham. Cuma sebab apa? Sebab tugas misal ni litaqribil faham. Misal ni, tujuan didatangkan misal adalah litaqribil fahmi, untuk memudahkan faham. Sebab tu didatangkan misal. Kalau walaupun misal tu salah, tidak ada masalah. Walaupun misal yang salah didatangkan, dia cuma untuk nak memahamkan qawaid sahaja. Bila kita dah faham qawaid, walaupun misal itu salah, tak ada masalah. Dia apa orang panggil? Dia dah tercapai dah maksud daripada misal. Sebab tu dalam kitab-kitab ulama-ulama dulu, dalam matan ke, dia tak datangkan misal. Sama aja, ilmu-ilmu lain pun sama aja. Asas bagi sesuatu tu dia takkan datangkan misal. Dia buat main secara umum ya. Jadi kita pandai-pandai sendiri ya, fikir. Dia sebenarnya yang saya nampak lah, pengajian agama ni sama saja macam pengajian akademik. Sistem yang digunakan pengajian agama dengan pengajian akademik, cara untuk kita memahami inti-inti yang ataupun permasalahan-permasalahan agama ni, dengan syariah ni, cara susunan dia, hierarki dia tu, kita kena susun sama macam akademik lah, pengajian akademik. Sebab dia kedua-dua ni sama-sama ilmu. Ilmu agama pun ilmu akademik pun ilmu. Jangan kita asing-asingkan. Asing-asingkan sistem tak. Kalau kita asing-asingkan sistem, dia jadi payah. Kita guna sistem pengajian sistem pengajian akademik yang kita duk belajar tu, kita masukkan pada pengajian agama. Macam mana kita nak faham menerusi sistem yang kita dah panggil apa, sebati dengan dia tu. Sistem akademik yang kita dah sebati tu, kita gunakan pada permasalahan agama sama ya. Kemudian dia kata, tengok misal dia kata kanat adatuha. Kita habis misal dia sikit lagi ya, ada dua ya. Adat dia pada nifas adalah 40 hari. Kemudian dia tengok darah selama 60 hari. Nifas dia, adat nifas dia 40 hari. Kemudian dia nampak darah selama 80 hari. 80 hari merah. Berterusan 80 hari merah. 80 hari merah. Maknanya lebih daripada ni kan? Lebih daripada 60 hari. Maka dan adat dia pada haid adalah 6 hari. Adat haid dia adalah 6 hari. Adat haid dia selama 6 hari. Fa hukmuha, maka hukumnya annaha mustahadatun mu'tadatun ghairu mumayyizah. Hukum dia mu'tadah, mustahadah mu'tadah yang ghairu mumayyizah. Fa nuradduha, maka
kita kembalikan kepada adatnya pada nifas selama 40 hari. Kita ambil 40 hari dia dalam ni. Dengan dikira sebagai nifas. Kemudian suci, adat sucinya yang terakhir datang selepas daripada wiladah. Selepas daripada beranak itu. Kemudian suci, adat suci dia itu bermula pada ketika adat sucinya yang terakhir. Yang datang selepas daripada wiladah. Selepas daripada beranak, selepas daripada 40 hari ni, ni mulalah, startlah dia punya adat suci dia. Jadi adat suci dia tu kita nak ambil berapa hari? Umma ba'da raddil al-madhkur in baqiya damun ruddat li'adatiha. Dikembalikan kepada adatnya pada haid. Caranya berlanjutan sampai 80 hari. Macam kita kata tadilah, ambil bila adat dia 6 hari. Hari jadi 24. 6. Sebab 6 hari kan adat haid dia. Jadi 6 hari. 24. 6. 24, 6. Gitulah sampai 80 hari. Kemudian contoh yang kedua, boleh baca sendiri, tengok dia punya contoh-contoh tu. Kita tatbik, kita apply pada contoh tu. Contoh yang kita dah tulis ni. Sekejap lagi boleh nampak lah, mudah ya. Misal yang kedua, kanat adatuha fin nifasi. Adat pada nifas itu selama 30 hari. Adat dia 30 hari nifas. Kemudian, tiba-tiba berlaku istihadah. Iaitu dia nampak darah fara'at sab'ina yauman, 70 hari, ahmar, merah. Adat 30. Adat 30. Kemudian ahmar selama 70. Jadi mumayyizah lah, ghairu mumayyizah lah. Maka hukumnya adalah anna nifasah wa qadrul adah. Nifas dia adalah sekadar adat. Ambil 30 daripada dalam ni. 30 dalam ni sebagai nifas. Kenapa? Adat sebelum dia, nifas sebelum dia ni adalah 30 hari. Kemudian kita tengok. Selepas dia kata adatnya, nifasnya sekadar adat, iaitu 30 hari. Kemudian kita tengok, kita perhati tengok. In kana mubtada'atan fil haid, fatathuru 29 yaum 20. Thumma tahidu yawman wa laylatan. Kalau dia mubtada'ah pertama kali pada haid. Maksudnya gini. Dia tak pernah beranak. Dia tak pernah, bukan. Dia pernah beranak sekali. Okey. Kemudian dia beranak pula kali yang kedua. Dia beranak pada kali yang kedua. Sedangkan dia tidak pernah datang haid selama sebelum daripada beranak kali yang kedua ni tidak pernah datang haid. Semuanya yang dia darah dia keluar ketika nifas. Yang nifas kali pertama tu saja. Haid tak pernah mai langsung. Haid tak ada. Lepas daripada beranak, nifas. Lepas tu, terus suci. Sampai beranak kali kedua pula. Sampai beranak kali kedua. Jadi beranak kali kedua tu, berlaku istihadah ketika tu. Bila berlaku istihadah, dan dia tak pernah datang haid. Dia tak pernah datang haid. Bila dia tak pernah datang haid, maka hukum dia dikembalikan kepada seperti mana mubtada'ah ghairu mumayyizah fil haid. Hukum bagi mubtada'ah mumayyizah fil haid, orang yang pertama kali datang haid, maka adalah sehari semalam haid, 29 hari lagi suci. Sebab itulah dia pakai hukum tu. Kalau dia pertama kali, dia beranak kali kedua, nifas kali kedua, tapi haid baru kali pertama. Tak pernah ada haid lagi. Jadi ambil 29 sehari. 29 sehari. Ni. Tu daur. 29 sehari. 29 sehari. Itulah. Yang kedua, sekiranya dia mu'tadah fil haid. Dia pernah berhaid dah. Pernah berhaid, datang haid sekali. Roddat. Sekurang-kurangnya sekali lah. Roddat dikembalikan adat dia itu fil haidi pada haid.
ila tuhriha al-akhir, hingga sucinya yang terakhir. Kemudian selepas daripada itu mu'tadah fil haid ruddat ila tuhriha al-akhir. Kemudian selepas daripada itu dikembalikan kepada qadar adatnya daripada haid. Kalau dia pernah ada adat, maka ikut adat macam tadilah, 24 6 24 6 24 6 24 6 gitu. Kalau adat dia 6 hari, kena tengoklah adat dia berapa hari kan. Adat dia berapa hari. Wallahu alam. Takat tulah. Ada soalan? Macam tu lah. Saya tengok kok ada soalan. Haid tak pernah datang langsung atau tak datang di antara 2 kali beranak tu. Haid tidak pernah datang langsung. Nurul Hasanah, haid tidak pernah datang langsung atau tak datang antara 2 kali beranak tu. Haid tak pernah datang langsung. Sebab tu mubtada'ah fil haid. Kalau dia pernah datang haid walaupun sekali, maka itu tak dinamakan mubtada'ah fil haid dah. Pelik jugalah masalah ni. Adakah orang yang beranak 2-3 kali ya, tapi tak pernah main haid? Tahu? Nifas. Timpun. Betul lah. Haid timpun asalnya kan. Tapi pelik jugalah ni kan. Biasanya nifas tu adalah haid, darah haid yang terimpun ketika dia mengandung tu kan. Dia ada nifas tapi tak pernah ada haid. Pelik. Mungkin benda tu mungkin berlaku. Al-Aitiyah, andaian. Ashabul ra'yi wa ashabul hadis. Untuk balah lama. Padahal bukan apa perbezaan antara ashabul ra'yi dengan ashabul hadis ni. Ashabul ra'yi ni bila terjadinya satu masalah, bila mereka buat kajian, terjadi satu masalah, mereka pun keluarkan hukum daripada masalah tu. Kemudian mereka teruskan andaian sekiranya begini. Maknanya perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum tadi tu semua mereka andaikan untuk mencari hukum-hukum yang baru. Berbeza dengan ashabul hadis. Ashabul hadis selesai satu masalah tu, dia selesai ya. Dia tak buat andaian lain lah. Tak datang haid di antara 2 kelahiran itu biasa sangat terjadi bagi ibu-ibu yang menyusu badan. Tidak datang haid di antara 2 kelahiran itu biasa sangat terjadi bagi ibu-ibu yang menyusu badan. Ya. Oh, gitu lah. Tak apa. Kalau tak datang pun
dia kena tengok haid dia yang terakhir last sekali. Dia ambil daur haid dia, haid dan suci dia tu yang terakhir. Yang terakhir. Kalau dia pernah beradat dah, dia pernah datang, dia kena ambil yang terakhir. Kan adat ni tasbutu bimarrah, sabit dengan sekali dan dikembalikan kepada adat yang sebelum dia, bulan sebelum. Ha? Susu jadi darah. Jadi susu. Oh, darah haid tu jadi susu. Bertukar jadi susu. Boleh jadi, mungkin. Ada apa lagi? Esok kita baca boleh habis, insya-Allah esok khatam. Tapi jangan lupa malam ni balik pergi tengok, esok pergi kaji tengok apa makna istihalah. Apa makna istihalah? Ada apa lagi soalan yang boleh kita bincang? Entah esok kita nak baca pendek je esok ni, dalam tengah jam habis ya. Tahyirah ni selai ya. Tak Zakaria, ada soalan tak? Nak tanya apa? Nak boleh bincang? Dhabit di muka surat 92 ada sebut pasal istihalah kan? 92. Istihalatul mustahilat. Istihalatul mustahilat. 92 ke 93? Tak, dia tak sebut ta'rif istihalah. Dia cuma sebut faraq, perbezaan di antara masalah ni, masalah ketiga dan masalah keempat. Apa beza antara masalah pertama, kedua, ketiga dan keempat? Kena tinggal juga bagi Abuan nak kaji. Abuan membaca ulang kaji. Tak pun nak buka kelas pasal istihalatul mustahilat. Faiz. Bab mustahil. Kita kaji bagi dalam ni. Macam mana? Ustazah tak ada ni. Ustazah tinggal seorang. Boleh lah orang ayuk. Macam mana teori hukum akal yang tiga ni boleh tercipta? Siapa yang menciptakan teori mustahil, wajib, mustahil, harus ni? Dan sebab apa dia dibahagikan kepada tiga? Kenapa tiga? Tak lebih daripada tu? Kenapa takrif dia macam tu? Adakah yang tiga kaedah ni dijadikan sebagai panduan ataupun kayu ukur kepada
keseluruhan ilmu. Kalau keseluruhan ilmu, maka dia akan termasuk sekali ilmu, tak kisahlah apa benda pun kan, akademik lah, ilmu agama syariah, agama akademik dan semua, keseluruhan ilmu. Sebab apa dia digunakan untuk semua? Dia tak khusus kepada ni saja. Daripada mana ulama ambil dari teori ni, kaedah ni? Macam mana dia cipta? Daripada apa? Apa asas dia? Tahun ke daripada bila? Imam Sanusi. Sebelum Imam Sanusi, zaman Nabi, bila? Apa dalil bagi secara aklinya lah, secara nakli? Dia benar dalam mana? Dalam Quran sebut nak ambil wajib mustahil harus ni. Sahabat dah sebut? Tak sebut. Tabi'in tak tahu macam mana. Ada soalan lagi boleh bincang saja. Sebab esok nak ni dah, nak khatam lah. Kalau ada soalan lain. Saya pun tak buat apa ni. Duduk saja. Tak ada no. Ustazah Nurul Hasanah tak ada. Ustazah tinggal seorang. Hilang lah ustazah lain. Tak ada nak kerik yang ustazah. Saya pun heran jugalah. Kenapa ramai yang duk mengajar bab haid nifas ni kebanyakannya lelaki. Perempuan tak berapa ada. Jadi nak kena ni kan. Nak kena war-warkan, sebarkan seluas-luasnya. Bagi ada ngaji pula, ngaji tak boleh memang ngaji balik tak boleh. Dia kena ada latihan apa semua. Ni ada praktikal yang tough sikit lah. Supaya nak jadi ustazah ni. Dia kena soal banyak. Soal, mengajar, kena dengar balik lah. Tengok betul ke tak mengajar. Faham betul ya. Tak ni pun kok malu. Soalan pun tak apa dah kan. Kalau dia boleh jawab soalan dia dalam 100 soalan ke 200 soalan ke boleh jawab kena dengan qawaid, okey, jelas dia boleh faham. Dia boleh faham, okey, tafadhal lah kan. Boleh lah mengajar. Perempuan dia bisik-bisik. Bisik-bisik. Allah no. Kalau ada siapa-siapa, mana-mana wanita yang berpotensi untuk menyebarkan, memperjuangkan ilmu tentang haid nifas dan istiadah